Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okay, murid-murid, apa khabar hari ini? Okay, aku harap semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okay, kalau ada rasa sikit kurang sihat, ada tanda-tanda kurang sihat, segeralah berjumpa dengan doktor. Okay, hari ini kita nak sambung pembelajaran sains kita. Okay, kita masih lagi dalam tajuk cahaya. Dan hari ini kita nak tengok satu lagi sifat cahaya, iaitu pantulan cahaya. Okay? Kita dah tahu cahaya bergerak lurus. Sekarang kita nak tengok pantulan cahaya. Cahaya boleh dipantulkan. Okey, objektif pembelajaran hari ini. Yang pertama, menyatakan cahaya boleh dipantulkan dengan menjalankan aktiviti. So, untuk memahami cahaya boleh dipantulkan ini, kita kena jalankan satu aktiviti. Okey, objektif yang kedua ialah memerihalkan kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan harian. So, di mana, bila kita gunakan konsep pantulan cahaya ini dalam kehidupan kita. Okey, kita tengok apakah aktiviti yang perlu kita jalankan, yang boleh kita jalankan untuk melihat pantulan ataupun memahami pantulan cahaya. Okey, sebelum tu kita kena sediakan dulu bahan-bahannya. Okey, yang pertama kita mesti ada lampu suluh sebagai sumber cahaya, dan yang kedua kita gunakan cermin muka sebagai pemantul. Okey, alat ataupun bahan yang akan memantulkan cahaya. Macam mana nak jalankan aktiviti ni? So, kita tengok video yang cikgu sediakan ini. Okey, lampu suluh, cermin muka. Okey. Okey, kita nyalakan lampu suluh dan halakan ke cermin muka. Okey, kita akan dapati ada cahaya yang muncul di dinding. Kita kena buat dekat dinding. Kita jadikan dinding ini sebagai skrin lah. Kalau tak ada skrin ni, cahaya tu dia pergi jauh sangat, kita tak nampak. Okey. Okey, jadi kita tengok ada cahaya yang muncul. Daripada mana datangnya cahaya ini? Okey, cahaya dari lampu suluh dihalalkan ke cermin. Cermin memantulkan cahaya ini ke dinding. So, kita akan nampak cahaya ni di dinding. Okey, patutnya cahaya ni pergi terus ke belakang sana kan. Tapi dia telah dipantulkan oleh cermin, maka dia pusing balik, dia lipat balik. Dia kona patah ni kan. Okey, dan dia sampai ke dinding. Okey, ini yang dipanggil pantulan cahaya. Okey, cahaya dipantulkan oleh cermin. Okey. So, cikgu harap awak boleh faham apa dia pantulan cahaya, dan awak boleh buat aktiviti ini di rumah. Okey. Buat sendiri untuk melihat pantulan cahaya ini. Okey. Baik, seterusnya kita tengok kegunaan pantulan cahaya. Okey, apa guna dia? Pasal apa kita nak kena belajar, kita nak kena tahu pantulan cahaya ni. Baik. Kegunaan yang pertama, ini yang paling banyak digunakan, di rumah mesti ada, iaitu kita gunakan sebagai cermin muka. Okey. Cermin muka digunakan untuk melihat wajah atau bahagian badan yang tidak dapat dilihat secara terus dengan mata. Maksudnya, kalau tak ada cermin, kita nak tengok telinga kita, boleh tak? Dah tentulah, tak boleh kan, kita tak nampak. So, menggunakan cermin, kita letak cermin kat depan, sengit sikit. Okey, kita akan nampak telinga kita. Okey. So, itu kegunaan dia. Okey, cahaya yang kena dekat muka kita ataupun badan kita dipantulkan ke cermin. Cermin memantulkan semula cahaya tu sampai masuk ke dalam mata kita, so kita nampak muka kita. Okey. Alright. Ya, muka kita pun memantulkan juga. Kalau tak pantul, kita tak boleh nampak. Macam malam kan. Waktu malam,
ataupun dalam gelap, kita tengok cermin, nampak tak muka kita? Tak nampak lah kan. Okey. Jadi cahaya dipantul, muka kita memantulkan cahaya kena pada cermin, cermin pantulkan semula masuk dalam mata kita. Okey. Sebab kita boleh nampak muka kita. Okey. Kegunaan yang kedua. Okey, digunakan sebagai cermin keselamatan ataupun cermin, disebut juga cermin cembung. Okey. Apa dia cermin keselamatan ni? Rupa dia macam ni. Dia permukaan dia cembung, dia tak rata macam cermin muka. Okey. Okey, kegunaannya ialah diletakkan di selekoh jalan raya supaya pemandu dapat melihat kenderaan yang datang dari arah bertentangan. Okey, biasanya selekoh tu selekoh yang terlindung. Mungkin kat situ ada bukit. Okey, jalan dia selekoh. Kita tak nampak kenderaan yang ada di sebelah sana terlindung oleh bukit ataupun bangunan. So, kita takut nanti kita bergerak terlebih terkeluar daripada lorong dan mengganggu ataupun berlaku kemalangan lah dengan kenderaan yang datang dari depan. Jadi, cermin keselamatan ini diletakkan supaya kita boleh nampak ada kereta kat depan. So, kita kena perlahankan dan ikut betul-betul lorong kita lah. Okey, itu kenderaan cermin keselamatan. Okey, kita tengok kegunaan yang ketiga. Okey, cermin pandang belakang dan cermin sisi. Ni pun penting juga dalam pada kenderaan seperti kereta dan motor. Okey, ni cermin pandang belakang dalam kereta dan cermin sisi. Kereta, motor pun ada cermin sisi. Okey, apa kegunaan dia? Digunakan oleh pemandu kereta dan motosikal untuk melihat kenderaan di belakang. Ni nak tengok bila dia nak membelok dan sebagainya, nak tahu ada kenderaan ataupun tidak di belakang dia supaya dia boleh membelok dengan selamat. Jadi dia boleh melihat melalui cermin pandang belakang ataupun cermin sisi. Okey, ni semua untuk keselamatan. Okey, seterusnya cermin pergigian. Penting-penting semua. Okey, ini dia cermin pergigian, kecil sahaja. Tu dia. Okey, digunakan oleh doktor gigi untuk melihat bahagian yang sukar dilihat dalam mulut kita kan. Paling gigi, bahagian dalam tu macam mana nak tengok. Takkanlah doktor tu nak ulur kepala dia masuk dalam mulut. Okey, caranya ialah dengan menggunakan cermin pergigian. So, kita boleh tengok kat sini. Cermin tu dia masukkan dalam mulut kita dan dia boleh nampak lah daripada luar. Okey. Ada lagi? Ada lagi. Periskop. Apa dia periskop ni? Okey, periskop ialah sejenis alat yang digunakan di dalam kapal selam biasanya. Okey. Kapal selam dia duduk di bawah paras laut, dia duduk di dalam air, dia nak tengok objek-objek yang ada di permukaan air, permukaan laut. So, kalau dia timbul, orang nampak dia. So, dia tak mau bagi orang nampak dia, dia cuma keluarkan periskop ini. Okey. Periskop ini kita tengok kita boleh lihat di bawah ni, kita nampak apa yang ada di atas. Ini adalah cermin dan ini adalah cermin. Cahaya yang masuk melalui lubang atas ni dipantulkan ke bawah dan cermin bawah ni akan pantulkan sampailah ke mata kita. Kita tengok kat sini. Okey. So, kapal selam ni kalau kita tengok ni dia punya periskop dia boleh bawa keluar. Dia boleh panjang lagi ni. Ni sebab laut ni cetek. So, dia pun duduk dekat di atas. Okey. So, orang yang kat dalam kapal ni, dia boleh tengok macam ni. Dia tengok kat sini, dia akan nampak apa yang ada di permukaan laut. Okey.
itulah beberapa kegunaan uh, cermin. Masih ada banyak lagi kegunaannya. Okey. Uh, Awak boleh siasat, awak boleh cari, boleh fikirkan apa lagi kegunaan-kegunaan. Sorry, bukan cermin. Kegunaan pantulan cahaya. Okey, prinsip pantulan cahaya. Cahaya boleh dipantulkan. Okey. So, sampai di sini saja untuk kali ini. Um, kita akan awak teruskanlah dengan latihan-latihan yang dah cikgu sediakan. Okey, hingga kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.